Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita masuk kepada bahagian kedua di dalam perbincangan surah Al-Baqarah ayat 220-228. Di dalam ayat seperti yang dipaparkan, di mana di dalam bahagian pertama kita telah pun tahu bahawa mereka yang telah pun diceraikan perlu menunggu. Cuma bila mana mereka perlu menunggu ini dan mereka yang tahu masa menunggu itu, diri mereka yang tahu masa menunggu itu, jangka masa yang diperlukan untuk menunggu itu ialah 3 kali suci, ada setengah pandangan mengatakan 3 kali datang, 3 kali datang haid. Jadi itu ada sedikit perselisihan di kalangan ulama fiqh. Kemudiannya bila mana disambung di dalam bicarakan ayat tersebut adalah tidak boleh mereka ini menyembunyikan apa yang di dalam kandungan mereka, kerana yang demikian itu bila mana mereka menyembunyikan kandungan mereka itu bersalahan dengan iman yang mereka pegang, iaitu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang benar. Dalam masa yang sama juga kena bersifat dengan sifat amanah di atas iman yang diberikan kepada yang mereka imani. Jika mereka menyembunyikan, seolah-olah ini bersalahan dengan kebenaran mereka beriman dan amanah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam iman mereka. Kita sambung daripada ayat tersebut, wa bu'ulatuhunna. Bu'ulatu al-bu'ulah ataupun bu'ulatuhunna. Al-bu'ulah ada perkataan jamak yang bermaksud suami-suami, daripada ba'lun. Ba'lun adalah suami. Kadang-kadang digunakan untuk isteri. Dia bermaksud pasangan. Itu maksudnya. Jadi dia adalah merujuk kepada suami-suami lah. Ba'lun, kalau jamak dia, bu'ulah. Maknanya suami-suami mereka. Ada dalam ayat yang kita baca, yang disebut dalam Al-Quran, وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا. Kan? Itu bermaksud suami saya ni dah tua. Dia merujuk kepada ketika mana Nabi Ibrahim, kan, yang mana didatangi padanya kisah Nabi yang mana dia datang kepadanya, diberitahu bahawa dia akan mempunyai anak, maka dia berkata sedemikian, kan, ini telah pun tua, macam mana nak ada anak. Ba'li, kan, maknanya ba'lun, suami, yang merujuk pada suami. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan suami-suami mereka adalah ahaqqu, bermaksud lebih berhak daripada haqqun, hak. Ahaqqu dia adalah isim tafdil. Isim tafdil daripada wazan akbaru, kan, akbaru, ahaqqu, ahaqqu, maknanya lebih berhak. Biraddihinna, untuk mengambil semula, untuk kembali semula, mengambil semula. Yang ini untuk rujuk maksud dia, untuk merujuk. Dalam tempoh itu suami-suami mereka adalah lebih berhak, ada hak padanya untuk merujuk. Biraddihinna, untuk merujuk mereka. Maknanya dalam tempoh 3 kali suci, atau saya mengatakan 3 kali datang haid ini, dalam tempoh ini suami-suami masih ada hak untuk rujuk. Fi zalika, yakni merujuk kepada perkahwinan lah yang disebutkan di sini, di dalam permasalahan ini, iaitu perkahwinan di antara suami dan isteri. Dan narik balik mengembalikan balik tautan perkahwinan. In aradu islaha, jika mereka aradu islaha, jika mereka, yakni suami-suami itu, menghendaki islaha, kebaikan. Islaha yakni kebaikan. Itulah maknanya bila mana mereka merujuk, maka mereka akan, daripada itu dia akan mendatangkan kebaikan daripada dengan merujuk itu disebutkan di sini islaha, iaitulah merujuk kepada rujuk di dalam permasalahan talak. Okey,
Kemudian seterusnya, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka, hunna iaitu merujuk kepada isteri-isteri, dan bagi isteri-isteri itu mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, juga pada mithlul ladzi, juga pada 'alaihinna, pada mereka, bil ma'ruf. Okey. Maknanya bagi isteri-isteri mereka itu ada juga hak. Ada juga hak yang perlu disempurnakan, yang perlu dilakukan. Yang perlu dilakukan, yang perlu disempurnakan. Maka kena sempurnakan hak tersebut. Okay. Maknanya dalam hubungan suami isteri, bila mana di dalam hubungan suami isteri ada hak yang perlu disempurnakan. Bila mana selepas bercerai dalam tempoh dipanggil tempoh iddah ini, tempoh iddah ni ada hak juga yang perlu disempurnakan. Walahunna, dan bagi mereka, bagi isteri-isteri mereka, mithlul ladzi, sebagaimana juga, alaihinna, atas mereka-mereka itu, bil ma'ruf, ada hak-hak, ada kewajipan-kewajipan. Ma'ruf maksudnya kebaikan. Yang ini merujuk kepada menyempurnakan kebaikan ataupun menyempurnakan hak itu dengan ma'ruf, dengan sebaiknya. Selepas daripada bercerai dalam tempoh iddah, dia ada hak, kan? Ada hak nafkah yang mana perlu juga ditunaikan dalam tempoh iddah itu. Itu sebagai contohnya lah, dan beberapa hak-hak yang perlu disempurnakan. Walir rijali 'alaihinna darajah, dan bagi suami ar-rijal, merujuk kepada suami. Walir rijal 'alaihinna darajah. Asalnya ar-rijal merujuk kepada lelaki-lelaki. Rajulun. Rajulun adalah lelaki-lelaki. Jamak dia adalah rijal. Tapi lelaki-lelaki di sini, lelaki ana. Lelaki suami-suami lah. Itu yang dimaksudkan dengan ar-rijal. Kan? Ar-rijal. Dia daripada perkataan rajulun, mufrad dia ialah rajulun, jamak dia adalah rijal. Dan bagi suami-suami, alaihinna, atas hinna merujuk kepada isteri-isteri. Dan bagi suami-suami, atas isteri, darajah, ada kelebihan darjat. Kenapa disebutkan di sini sebagai kelebihan darjat, darajah? Kerana bagi suami-suami, dia ada tanggungjawab yang lebih besar. Bukan hanya dia pada kekuatannya, dia lebih kuat, tapi dalam masa yang sama dia juga ada padanya tanggungjawab yang lebih besar. Tanggungjawab dalam menguruskan keluarga, tanggungjawab dalam mencari nafkah, tanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada isteri, kepada anak-anak, kan? Menjaga keselamatan keluarga. Sebab tu disebut di sini walil rijali 'alaihinna darajah. Dan bagi suami-suami atas isteri-isteri itu kelebihan darjat. Darjah. Darjah maknanya darjat. Kita pun kata darjah. Darjah. Cuma kita sebut yang digunakan ialah darjah 1, 2, 3, 4 kan. Tapi darjah ni bermaksud kelebihan. Darjat. Kelebihan dan darjat. Dia darjat. Darjat. Di dalam bahasa Melayu lah. Darajah. Di dalam bahasa Arab, dia ada satu perkataan darajah. Darajah lain pula. Darajah bermaksud basikal. Darajah bermaksud basikal. Darajah kelebihan. Tadarruj adalah secara tadarruj, secara beransur-ansur. Tadarruj itu ansuran. Maknanya beransur ni maknanya daripada tinggi kepada rendah, ataupun daripada rendah kepada tinggi, kan? Maknanya dia tidak sekaligus, dia dalam bentuk yang ada dia punya penurunan dia, ataupun mungkin kenaikan dia. Biasanya kenaikan lah kalau darjat ni kan. Kenaikan. Okey, habis pada yang itu. Kemudian wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala azizun. Allah Subhanahu wa taala ialah aziz, yakni kuat, gagah. Baik. Gagah lagi kuat di dalam memberikan balasan kepada sesiapa yang mengingkari perintahnya. Itu disebutkan di sini dengan aziz. Hakim, bijaksana. Allah Subhanahu wa taala adalah bijaksana di dalam hukumnya, di dalam syariatnya, yang mana diturunkan hukum dan syariat itu
kepada sekalian hamba-hambanya. Allah Maha Gagah, kuat, lagi dalam masa yang sama juga Allah Maha bijaksana di dalam segala bentuk hukumnya, di dalam segala bentuk apa juga pensyariatannya yang diberikan kepada para hambanya. Secara ringkas ayat ini, kalau kita tengok dari segi hukum, kita ada masa untuk membicarakan sedikit tentang hukum ayat ini. Hukum tajwid ayat ini kalau kita nak sebut ialah banyak nun yang bersabdu, nun syiddah. Nun syiddah maknanya kena baca dengan dengung. Dia seperti umpamanya nun bertemu dengan nun, nun mati bertemu dengan nun. Adalah hukum idgham kan? Itu kena baca dengan dengung lah. Idgham bi gunnah. Sebagai contohnya bi anfusihinna kan? Bi anfusihinna ni satunya. Kemudian lahunna sekali. Arhamihinna sekali lagi. Kunna yu'minna. Jadi nun ini dia merujuk sebenarnya, nun ini dia merujuk kepada hunna. Hunna itu adalah ganti nama untuk perempuan ramai. Mereka perempuan kan, hunna. Waktu dia datang, ini adalah ganti nama untuk hunna. Ini pun hunna, mereka perempuan ramai. Mereka perempuan ramai. Yu'minna, mereka perempuan ramai. Kunna, mereka perempuan ramai. Bu'adatuhunna, sama juga. Raddihinna sama juga, hunna sama juga, alaihinna sama juga, alaihinna sama juga. Berbanyak tu. Banyak tu kan? Okey. Kemudian seterusnya ialah fi arhamihinna. Fi arhamihinna adalah mad jaiz munfasil. Kita baca 4 ataupun 5 harokat. Kemudian in kunna, nun mati bertemu dengan kaf, in kunna ikhfa kan, disembunyikan bunyinya, itu dan ada bunyi dengung sedikit. In kunna disembunyikan bunyi huruf. Kemudian kerana ikhfa itu bermaksud sembunyi. Banyak huruf itu disembunyikan. Maknanya disamarkan. Yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalik in aradu islaha. Sekali lagi, aradu islaha, dia adalah mad jaiz munfasil, sama juga aradu islaha. Kemudian sekali lagi, ada lagi tak? Habis kan, mithl ladzi alaihinna bil ma'ruf islaha. Mungkin kita nak sentuh sini ialah mad iwad kan, dibaca dengan waqaf, maka dibaca dengan 2 harakat. Islaha. Gitu. Jangan baca islaha walahunna, tak boleh. Islah, kalau kita waqaf tapi kita baca dengan baca pendek. Atau kadang-kadang dibaca islah. Tak boleh juga. Islaha. Kalau kita baca dengan baca wasal, islaha walahun, dia jadi tanwin bertemu dengan waw pula. Idgham kan. Gitu. Jadi tengok macam mana cara kita baca. Kalau kita baca waqaf, dia adalah mad iwad, 2 harakat. Walil rijali alaihinna darajah. Okay, habis. Wallahu azizun hakim. Tanwin bertemu dengan ha adalah hukum izhar halqi. Kena jelaskan. Kena jelas bacaannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. Kita bertemu lagi di ayat yang seterusnya, perkongsian kita surah Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.